Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Terima kasih kepada Syekh Hairul Nizam Maksud, sahabat satu perjuangan. Saya datang tidaklah nak mengajar tuan-tuan guru semua. Bahkan Rada yakul kawari bas. خلاص ini huwa indahu kasyah, huwa yaqra al-bidah. Saya datang memang sebenarnya nak makan kawarai je. Dekat bilik 301. Siapa tadi? Tuan cuba zoom sikit. Okey. Tak, saya ingat sebenarnya saya bajet sampai sini saya dah habis. ونحن تعمدنا في الإطالة gitu كان kan? يستفيد الطلبة. Cumanya saya tak mampu nak cakap bahasa Arab lah. Sebab saya orang Melayu, dia dah jadi Arab. Cumanya tak serat lagi kan? Astagfirullah. Ya Allah. Dah ya. نحن تأخرنا حتى نحفظ أحاديث Allah sebab lain. تأخرنا لله يعني. Dalam menuntut ilmu, apa yang saya dapat, satu selawat yang suka untuk saya kongsikan kepada semua anak-anak Selangor yang hadir pada malam ini. Selawat Syekh Khalil Bangkalan. Selawat tersebut adalah amat sesuai untuk kita sebagai penuntut ilmu. Hasrat di hati nak kongsikan untuk sesi di Ruak Jawi esok. Tapi kerana saya orang Selangor, maka dah ada majlis ni, mari saya berdiri dulu. Esok kalau datang kat Ruak Jawi, maknanya saya akan bagi lagi insya-Allah. Itu pun kalau ada kesempatan. Selawat ini namanya selawat Syekh Khalil Bangkalan. Kalau tidak keberatan. Lapar itulah. Kalau tidak keberatan, tuan-tuan guru semua bolehkan saya minta izin untuk saya talkinkan. Seperti mana saya dapat daripada guru saya, maka saya talkinkan pula kepada tuan-tuan guru sekalian, InsyaAllah ya. Selawat ini daripada Syekh Khalil Bangkalan, seorang ulama dan awliya di Pulau Madura. Nama tempatnya Bangkalan. Betapa masyhurnya beliau ini dalam menghasilkan para ulama, sehingga semua kiai di Indonesia menisbahkan Syekh Khalil Bangkalan ini sebagai syekh mereka. Maka satu-satunya kiai yang digelar sebagai Syekhuna adalah beliau. Kalau sebut Syekh Khalil Bangkalan, orang Indonesia akan sambung, oh Syekhuna Khalil Bangkalan gitu. Cuba jumpa kawan-kawan daripada Indonesia, kalau sebut kata mak Syekh Khalil Bangkalan, dia akan sambung Syekhuna Khalil Bangkalan. Dan gelaran tersebut sampai sekarang. Ya, talqinnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu bunyi dia. Sekarang ini kita buat kaedah macam ni. Mula-mula saya sebut, tuan-tuan guru ikut. Yang kedua, tuan-tuan guru sebut, saya pula ikut. Yang ketiga, kita baca bersama-sama. Kemudian kita adakan Fatihah kepada guru saya yang bagi ijazah selawat ini, merupakan cucu cicit kepada Syekh Khalil Bangkalan, Syarif Hidayatullah namanya, di Kalimantan. Sampailah kepada Syekh Khalil Bangkalan, dan sampailah kepada limpahan kerohaniannya dengan guru-gurunya, sampailah kepada Rasulullah SAW. Ittafaqna insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan
taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faddalu. Allahumma salli ala sayyidina. Shway. Talqin sikit. Faddalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pengajian kita perlukan 3 amalan yang asas. Yang pertama istighfar. Istighfar itu adalah untuk membersihkan bekas hati kita. Membersihkan bekas hati kita daripada kekotoran. Kekotoran dosa zahir dan kekotoran dosa batin. Dosa zahir makruf. Ada yang disebut sebagai dosa besar, ada disebut sebagai dosa kecil. Yang mana dosa zahir itu rata-ratanya dalam bicara ilmu fiqh. Dan di sana ada dosa yang kedua, iaitu dosa batin. Dosa batin ini adalah dosa yang tidak akan diampunkan di akhirat jika dekat dunia tidak berusaha untuk membersihkan. Adapun dosa zahir dekat akhirat akan dijanjikan pengampunan dengan sebab syafaat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa zahir adalah pada perkara fiqh dan dosa batin adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kerohanian. Pada batin kita diperkirakan berdosa kalau 1 detik kita lupa Allah. 1 nafas kita, 1 denyutan nadi kita, degupan jantung kita tanpa zikrullah diperkirakan kita dosa dengan dosa batin. Jadi kita perlu istighfar sentiasa atas dosa-dosa tersebut. Dan selepas daripada beristighfar, kita susuli pula dengan selawat. Selawat adalah untuk mengindahkan bekas hati yang telah kita bersihkan daripada dosa-dosa zahir dan batin itu. Ya. Selawat itu ada berbagai sirah. Antaranya selawat yang kita nyatakan tadi dan pelbagai selawat lagi. Antaranya selawat nariyah yang antum semua telah biasa alunkan di Ruak Jawi bersama Syekh Nazrul dan syekh-syekh yang lain. Okay. Selawat itu adalah untuk mengindahkan bekas hati, kerana ilmu Allah Ta'ala itu adalah ilmu yang indah. Keindahan tidak akan menempati melainkan pada perkara yang indah jua. Maka untuk mengindahkan hati adalah dengan selawat. Hati tidak akan menjadi indah kalau tidak dibersihkan terlebih dahulu. Dan pembersihan hati itulah dengan beristighfar. Ramai orang merasa dirinya mulia apabila merasa telah mampu meninggalkan dosa-dosa zahir. Tetapi kalau memikirkan dosa-dosa batin, tidak ada seorang pun pada zaman ini yang mampu untuk mengatakan dirinya mulia, terbersih daripada dosa. Kerana rata-rata banyak alpa dan ghaflah kita dalam ingat kepada Allah. Setelah itu disusuli pula dengan tahlil La ilaha illallah.
La ilaha illallah ni adalah, tahlil ini adalah untuk apa dia? Kita berhubungan dengan Allah. Maka matlamat untuk menuntut ilmu adalah untuk berallah. Tulis. Yang lain tu saya tak suruh tulis, tak apa. Yang saya suruh tulis betul. Matlamat kita menuntut ilmu adalah sebenarnya untuk berallah, bukannya untuk berilmu. Ya. Untuk apa? Untuk apa dia? Untuk berallah. Bila dah merasai berallah, barulah bila Allah Ta'ala izinkan kita untuk mendapat daripada limpahan ilmunya, maka di situ kita memahami bahawa kenikmatannya bukan aku berilmu, tapi kenikmatannya adalah aku, apa dia? Dilimpahkan ilmu Allah. Nisbah ilmu saya ke ilmu Allah? Ilmu Allah. Gitu. Jadi kena diawali dengan berallah. Barulah maknanya bermakna ilmu tersebut. Untuk mencapai berallah perlu ada pintunya. Pintunya apa dia? Bernabi, bermuhammad, berrasul. Itu istilah dia. Gitu. Jadi kerana itulah wasitah. Semalam ke pagi tadi Syekh Yusri sebut wasitah. Pagi tadi ke pagi tadi Syekhuna Syekh Dr. Yusri Rusdi hafizahullah menyatakan bahawa maknanya ramai zaman sekarang ini penuntut ilmu tidak mengambil berat berkenaan dengan pintu berallah. Pintu kepada asyhadu an la ilaha illallah adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau disebutkan asyhadu an la ilaha illallah sahaja, maka syahadah yang kedua tu tidak dikira. Tapi kalau disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah min dimni hadhihi syahadah, syahadatul ula. Apa ya? Amin. Cuma satu lagi, pensyarah ni begitulah. Kalau dapat mic ni tak boleh berhenti Ustaz. Malaysia kawarat menanti. Kalau tidak di 301 ada tempat lain. Supaya ahli apa? Sahibul bait 301 rasa berdosa sikit. Okey. Untuk mencapai bernabi kita perlu satu perkara. Untuk mencapai bernabi kita perlu satu perkara, iaitu apa dia? Bermursyid. Bermursyid. Mursyid ini adalah ibarat yang melimpahkan kepada bekas hati kita air. Okey, hati kita ibarat bekas yang ada tanahnya. Ilmu yang kita pelajari ibarat biji benih. Maka mursyidlah yang menuangkan ke dalam bekas hati kita ini apa dia? Air. Sehingga biji benih itu, iaitu ilmu, tumbuh sehingga memberi manfaat kepada kita, dan kita menjadi asbab kemanfaatan dan kebaikan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mursyid ini perlu diminta kepada Allah. Perlu minta, ya Allah, aku nak mursyid rohani yang membimbing rohani dengan apa saja asbab dan cara. Begitu. Kena minta, mursyid ni kena minta. Adapun perkara yang lain kalau tak minta, Allah bagi. Kerana Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dan rezeki kita dalam jaminan Allah. Tak minta nak kerja ke, nak kahwin, tak minta apa Allah bagi. Tapi mursyid, kalau kita tak minta, jauh untuk Allah bagi. Kerana mursyid itulah yang menjadi apa dia? Pintu kepada benarnya iman. Iman itu benar dengan cinta. Kan? Iman itu benar dengan cinta. Cinta itu boleh diketahui, tapi untuk mengecapi kecintaan tersebut tak akan dapat dikecapi, kerana cinta bukan dikecapi, tapi cinta dianugerahkan. Cinta siapa? Cinta Nabi SAW. Hang dah senyum-senyum ni, cinta siapa ni? Hang ni. Cinta siapa? Cinta Nabi. Memang semua menghafal la yu'minu ahadukum. Sambung. Min wa'ilihi wa wa'ilihi wa nasi ajma'in. Semua orang boleh melafazkan hadis tersebut berkenaan dengan cinta. Semua orang boleh mengakui kewajipan untuk mencintai Nabi SAW. Tetapi bagaimana untuk kita mendapatkan cinta itu kalau tidak dengan limpahan kecintaan daripada mursyid? Maka mursyid adalah menyempurnakan kepada cinta, cinta menyempurnakan kepada iman, iman itulah taklifan kita dihidupkan. Mustahil Allah bagi kalau kita tak minta. Ini satu dimensi huraian. Tetapi kadang-kadang Allah bagi dengan asbab doa untuk nenek moyang kita, dengan asbab doa orang kawan-kawan kita, dengan asbab doa orang yang kita bantu, dan paling-paling pun dengan asbab doa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang mendapat cinta itu walaupun tidak meminta. Jadi
Ramai orang berdoa, sekian banyak doa, tapi lupa berdoa untuk mendapat mursyid yang menjadi penyebab untuk dia mendapat limpahan cinta, yang menjadi penyebab untuk sah imannya, yang menjadi penyebab untuk benar segala pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka asas amalannya 3 itu. Istighfar, membersihkan bekas hati. Selawat, mengindahkannya. Ketiga, tahlil la ilaha illallah untuk apa? Berallah. Pintu berallah, bernabi. Pintu untuk bernabi, bermursyid. Mursyid itu ibarat limpahan air yang menghidupkan biji benih, iaitu ilmu yang telah kita tanamkan dalam hati kita, iaitu bekas hati kita. Itulah sehingga kita menjadi asbab kebaikan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memanjangkan kalam, kerana perut sudah bernyanyi, kita berhenti di sini, kawarat menanti di sana. Wallahu alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada perkara lagi yang ingin saya kongsikan, tapi modal itu saya tangguhkan esok untuk program di Ruang Jawi kalau ada kesempatan, berkenaan dengan banyak perkara lagi. Yang untuk di sini takat tu je lah. Mengenang kembali tempat saya menangis merindui ibu dan ayah. Mengenang kalau saya tempat jadi imam, berebut jadi Bilal dengan Ustaz Hairul. Dekat situ saya nyanyi nasyid. Ada orang kahwin. Ingat ke nasyid tu? Syekh Harun Nizam kita ni suara dia muah. Pernah tak dia nyanyi? Tak apa, saya wakil dia nyanyi. Saya wakil, tak apa. Kalau dia nyanyi aib. Saya tak apa, saya bukan syekh. Dengar ya, sebab salin-salin. Ini hadiah untuk anak-anak Selangor. Sepatutnya saya datang bersama dengan Datuk MB baru ni, tapi ada halangan-halangan tertentu. Tak dapat datang. Ini namanya Gurindam Tauhid. Tauhid. Nanti kalau ada buat pertandingan, nyanyi lagu ni. Saya bagi sanad. Sebab saya yang cipta. Liriknya saya yang cipta. Boleh guys? Boleh. Saya yang cipta. Cuma rentak je tu kita ambil daripada satu qasidah Ya Abul Hasanain. Okey. Sambil-sambil tulis. Saya ulang sekali. Tak ulang dah. Nanti masuk pertandingan, insya-Allah menang. Dah menang, hadiah saya 50%. Itu je. Okey, namanya Gurindam Tauhid, kompres kepada pengajian tauhid. Tauhid makrifat. Okey. Malu pula. Sorry Ustaz. Boleh saya? Rasa macam umur 18 tahun. Ya Rasulullah, alaika salam, ya syafi'al khalqi, alaika salam. Sikit je Arab, yang sebelahnya Melayu. Tengok bang. Ya Habiballah, alaika salam, ya khataman nabi, alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami ya Habiballah. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Ingat, setiap detik dalam pengajian mesti dengan nafas kerinduan dan kecintaan kepada Rasul junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Muhammad, nafi dan isbat, cinta dan ma'rifat, tersemat erat, hati gembira tatkala bersua dengan baginda, tidak terkata
baru kami mengerti hidup mengabdikan diri kami pada Ilahi, padamu ya Allah kami mengadu. Curahkanlah ma'rifah kami padamu. Ini adalah kompres kepada pengajian akidah, tasawuf, bahawa kenikmatannya adalah, motivasinya adalah untuk sebuah pertemuan dengan Nabi SAW. Sementara menanti pertemuan itu di syurga, diperkirakan seolah-olahnya kita bertentang mata dengan baginda Nabi SAW. Seolah-olahnya apabila kita berada di hadapan mursyid yang membimbing rohani kita. Setelah mencapai begitu, maka datanglah rangkap yang ketiga, peranan. Hidup bertauhid, tiada bersedih. Hidup bertauhid, tiada berbimbang. Menafi diri, mengisbat ilahi. Cinta rasuli, penguat rohani. Padamu ya Rasul tercurah bakti, menyebar cinta sucimu pada umat ini. Padamu ya Rasul cinta bersemi. Maka itulah matlamat daripada manhaj Azhari, akhirnya untuk membina watak yang penuh dengan jiwa rahmatan lil alamin, jiwa kerahmatan, jiwa kasih. Sehingga apabila kita memandang pada setiap umat Nabi SAW pada mata basar, maka terpancar pada mata basirah kita bahawa dalam setiap umat Nabi itu ada kecintaan baginda untuknya, ada keriduan baginda untuknya, dan ada doa baginda untuknya. Maka kalau kita pandang setiap umat Nabi SAW dengan pandangan basirah demikian, tidak akan kita jadikan ilmu ini untuk pergaduhan. Tidak, kita akan jadikan ilmu ini untuk kepentingan peribadi, untuk kepentingan mana-mana perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Tapi kita akan jadikan ilmu ini untuk semua umat manusia berkasih-kasihan, kerana semua mereka itu dalam lembayung kasih dan kecintaan Rasul junjungan Nabi. Ila hadir Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang menitis pada jiwa rohani masing-masing, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Terima kasih di atas ruangan peluang ini. Mudah-mudahan diberkati tuan-tuan guru semua. Anda semua adalah tuan-tuan guru sekurang-kurangnya kepada anak-anak saya nanti. InsyaAllah bimbing anak-anak saya nanti untuk benar dengan Allah, benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.